Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita di dalam Teh Tarik Podcast yang ditarik khas oleh Kawah Buku. Bang, lama betul sebenarnya saya tak bercakap ayat macam mula-mula tadi tu. Sebab seingat saya paling akhir dah 9 bulan. 9 bulan yang lepas kita buat rakaman yang terakhir, iaitu episod ke-29 menjadi Malaysia. Itu saya dengan Mak Koi, bang. Okey. Jadi ini adalah kali pertama untuk tahun 2022 dan juga selepas 9 bulan saya dapat sebut bersama lagi kita di dalam Teh Tarik Podcast yang ditarik khas oleh Kawah Buku. Cuma siri kali ini bukanlah siri menjadi Malaysia, bukan siri melawan lupa, tapi ia adalah satu siri yang baru kita ketengahkan, yang baru kita cadangkan, iaitu sebuah siri yang berjudul Aku dan Buku. Aku dan Buku, dalam siri ini kita akan menampilkan tokoh-tokoh pembaca tegar, intelektual, aktivis buku, untuk mereka berkongsi di dalam siri ini tentang pengalaman diri dia dengan buku. Dan tetamu istimewa di Kawah Buku pada hari ini, yang saya rasa rata-rata kawan-kawan mungkin mengenali, Abang Rosli Ibrahim, aktivis sosial, pembaca tegar, seorang penulis yang juga telah mengarang beberapa buah buku yang mungkin selepas pada ni Abang Rosli akan kongsikan. Jadi Abang Rosli akan berkongsi dengan kita semua tentang bagaimana pengalaman Abang Rosli sebagai seorang pembaca tegar dengan buku. Jadi tanpa melengahkan kata moderator pada siang hari ini, pada hari ini, maka saya ingin terus bertanyakan kepada Abang Rosli ataupun memberikan platform kepada Abang Rosli untuk menceritakan, ya bang, siapa abang dan bagaimana abang mula menjebakkan diri dengan buku. Silakan bang. Terima kasih Kawah Buku kerana menjemput saya untuk slot Aku dan Buku. Saya perkenalkan diri, nama saya Muhammad Rosli bin Ibrahim. Saya dilahirkan pada 20 April 1973 di Kelantan. Saya memang dari lahir lagi memang seorang OQ penglihatan lah. Saya dibesarkan di sebuah kampung di Pasir Mas. Saya juga perkenalan diri. Pasir Mas dekat mana bang? Pasir Mas di Kelantan. Ya, tahu bang Pasir Mas. Saya punya mak di Pasir Mas. Itulah. Banyak emas tu pasir tu. Oh. Di bandar lah. Di bandar. Kalau tok saya duduk di bandar Pasir Mas. Kalau cerita pasal macam mana saya boleh berminat dengan buku ni, lebih kurang saya awalnya saya bersekolah, saya cerita awal dulu. Awalnya saya baru sedar saya tak nampak bila dulu sekolah 1979 di Sultan Ibrahim 1, Pasir Mas. Kemudian saya duduk di depan, tapi saya tak nampak pun apa yang ditulis oleh cikgu di papan hitam lah. Dan ketika itu saya memang tak boleh menulis nama sendiri lah, cuma pandai boleh main plasticine sajalah. Waktu tu dah jawab apa? Dia satu. Oh, dia satu lah. Dia satu. Oh. Dan kemudian saya bersekolah di Sultan Ibrahim 1 tu sampai tahun 80, sampai darjah 2. Tapi masih lagi saya tak boleh menulis dan membaca apa semualah. Dan guru besar di situ, seorang berbangsa Siam, menasihatkan ayah saya untuk hantar saya ke sekolah pendidikan khas lah. Ketika itu barulah ayah saya tahu bahawa saya perlu didaftarkan di bawah JKM. Jadi pergilah JKM kat Pasir Mas untuk daftar jadi OKU ketika itu. Dan JKM memberitahu ayah saya supaya hantar saya ke sekolah pendidikan khas, sama ada di Pulau Pinang ataupun di Johor Bahru. Oh, waktu tu di Kelantan tak ada sekolah pendidikan khas? Tak ada. Memang tak ada masa tu. Oh. Tahun 79 80 memang tak ada lah. Sekarang baru ada lah. Oh, maknanya sesiapa yang waktu tu JKM kata bahawa dia perlu masuk pendidikan khas, dia kena hantar ke negeri lain lah. Negeri lain tu. Tapi ada bagusnya lah kat situ. Sebab kita akan berdikari apa semualah. Dan saya dihantar dan saya masuk. Masa tu bila saya sampai dekat ruang tamu sekolah tu, saya tengok
ramainya orang buta. Jadi baru tu saya kata, oh rupanya kat dunia ni bukan aku seorang saja tak nampak. Ramai lagi tak nampak kan. Ini di Tapi Pulau kelakar Pinang, di Johor Bahru. Di Johor Bahru. Saya pergi dengan sepupu ayah saya apa semua kan. Saya ingat saya sampai di sekolah tu adalah pada bulan April 1981. Jadi start situ saya belajar Braille. Tapi yang menarik belajar Braille adalah masa tu saya ni antara ialah budak kampung baru nak sekolah apa semua kan. Jadi Jas 1 Jas 2 tu tak reti nak pakai baju, tak reti nak buat apalah. Pakai kasut pun kasut kira macam pakai kasut kaki tumit keluar. Lepas tu tak reti kat tali kasut. Dan saya masa tu saya tak malu cerita bahawa saya tak tahu kanan dan kiri. Saya tak tahu mana kanan dan kiri. Cuma ayah saya ni satu insan yang hebat lah saya rasa. Dia ajar saya, dia kata macam mana tahu kanan dan kiri. Masa tu kan kasut ada lubang tengah-tengah sebelah dalam tu kan. Dia kata kalau lubang ni sebelah dalam, maknanya betul lah tu kanan dan kiri. Dia kata tak perlu ingat kanan dan kiri. Jadi dari situ saya sikit-sikit lah. Dan saya memang seorang yang introvert. Maksudnya tak suka campur dengan kawan sangat. Jadi itulah antara saya semula saya pergi library perpustakaan orang buta dekat sekolah lah. Kat situ saya start baca cerita-cerita rakyat dari Asia dalam bentuk braille apa semua lah. Dah ada dibraillekan apa semua kan. Jadi saya memang lepak kat library lah. Library pula agak tersorok, jauh di hujung. Saya menyendiri kat situ lah. Di sekolah pendidikan khas. Sekolah pendidikan khas di Princess Elizabeth, Johor Bahru. Lorong 5 Jalan Unci. Sehinggalah saya partial. Jadi ketika di Jas 5 tu saya macam pelajar-pelajar Rabun akan diberikan satu macam belajar tulisan sighted. Jadi saya belajar tulisan sighted tu masa tu di Jas 5. Tujuan dia supaya walaupun kita dah belajar braille, tapi kita kena ada ilmu tambahan yang ni belajar sighted. Jadi saya bacalah buku kanak-kanak sighted ketika itu. Boleh baca, tapi masa tu dia tidak ajar menulis. Sebab fokus ketika itu adalah belajar braille apa semua kan. Jadi sighted ni tulisan celik, saya bagi istilah celik ni hanya suplemen sajalah, hanya tambahan sajalah. Di bilik rabun, dipanggil bilik rabun. Jadi bilik rabun ni berfungsi untuk mengajar kawan-kawan yang masa tu lah saya belajar mewarna, saya belajar macam budak-budak di 1 Jas 2. Belajar mewarna, belajar tulis ABC. Bukan jawab. Sighted ni tulisan sighted ni macam mana? Tulisan celik. Tulisan yang print ni, tulisan sighted. Itu panggil tulisan sighted. Okey, lepas tu saya masuk alam sekolah menengah. Sekolah menengah saya sekolah integrasi. Sekolah integrasi ni dia macam sekolah campur. Saya tak nampak seorang. Lepas tu dalam kelas ada 40 orang. Jadi saya duduk dalam kelas yang 39 orang celik. Maknanya masuk sekolah menengah dah tak ada pendidikan khas dah? Tak ada. Integrasi. Saya sekolah integrasi. Lepas tu sekolah asrama di Setapak lah masa tu. Jadi hari-hari naik bas lah apa semua. Tak balik ke Kelantan semula kan? Tak balik. Saya diberi pilihan masa tu untuk ke Kuala Lumpur lah. Jadi saya kena Kuala Lumpur 1987 lah. Kena Kuala Lumpur. Jadi bila masuk sekolah St. John ni, St. John Mukonenas, belakang AIA tu, Lebuh Hampang, saya jadi dalam 39 pelajar celik tu saya seorang yang tak nampak. Jadi bila kami buat homework, buat kerja rumah, kami akan tulis dalam braille. Jadi cikgu akan hantar akan tulis pindah di tengah-tengah tulisan braille tu, dia akan tulis tulisan celik lah. Jadi kami ada excuse kalau 3 hari, kalau contohnya homework kena hantar esok, kami 2 hari lah baru boleh hantar. Tetapi masa tu oleh kerana saya rabun, saya diberi pilihan sama ada nak menggunakan sighted ataupun tulisan braille. Jadi cikgu masa tu suruh saya guna tulisan sighted. Jadi saya menulis homework dalam buku latihan yang warna coklat lah. Tetapi ada satu peristiwa yang saya rasa perit bagi saya, tapi kenangan manis bila kita dah dewasa. Saya baru sedar masa tu saya adalah disleksia. Bila saya menulis, abang sedar disleksia waktu sekolah menengah? Waktu sekolah menengah.
Oh. Saya tak tahu pun perkataan disleksia, tapi cuma saya dicakap awak saya nak cerita bila saya menulis homework BM masa tu Cikgu Sulaiman, bila saya menulis perkataan abad ABAD kan, B dan D tu selalu akan tertukar. Jadi adab. Kan, jadi Cikgu Sulaiman ni satu kali dia marah, dia baling buku dalam kelas masa tu. Itu saya rasa kenangan pahit juga bagi saya. Dan selepas tu saya cakap dekat cikgu resource, bilik resource yang transcribe tulisan braille kepada tulisan sighted tu, saya nak belajar ABC. Jadi dia bagi saya satu buku ledger panjang, dia belikan saya pen dan dia suruh saya tulis A, B, C. A tu satu muka, B satu muka sampai. Lepas tu dia tengok tulisan saya. Dari situlah saya sedikit-sedikit saya belajar menulis sighted dengan cantik. A nak cantikkan macam mana, B nak cantik macam mana. Masa tu huruf besar dan huruf kecil saya boleh beza. Tapi bila sampai huruf kecil, nak B dan D tu memang selalu terbalik lah. Jadi saya yang apa saya tahu masa tu, saya ni tak pandai baca. Masa tu saya tak pernah dengar lagi istilah disleksia ke apa ke tak. Awak ni tak pandai baca. Dah besar pun tak pandai baca. Jadi ni orang memberikan orang bercakap macam tu lah. Bercakap macam tu. Tak ada istilah apalah gitu-gitu. Dan saya boleh baca dengan baik. Kalau saya baca tak akan terbalik. Tapi bila saya tulis tu memang akan terbalik lah apa semua. Jadi itu antara mungkin latar saya menyebabkan saya kemudian 88 tu saya dah start bila mak bagi duit belanja sekolah apa semua, saya start beli buku apa semualah. Berbalik macam mana saya boleh start baca buku, penghujung 1986, masa tu cuti sekolah nak masuk tingkatan, saya cakap kat ayah saya kata boring lah ayah. Kata tu rumah masa tu cuti sekolah kan panjang, sebulan lebih kan masa tu. Saya kata cuma ayah beli buku lah. Ayah saya seorang yang buta huruf, ayah saya tak pandai membaca, mak saya pun sama juga. Dia pergi ke Pasir Mas. Jadi dia bawa dia pergi dekat satu mualaf Cina. Mualaf Cina tu bagi ayah saya suruh beli buku. Dia beli 2 buku masa tu. Buku pertama dia beli Dunia Hikmat Ali Zulfaqar. Lepas tu buku Risalah Hukum Jimat. Bapak saya bawa balik lah. Mana dah ayah saya tahu buku apa kan. Dia bagi saya baca. Saya baca sekali, kakak saya tu jumpa. Bila kakak saya jumpa, kakak saya report lah dekat mak. Dia kata ayah beli buku Lucah. Tapi masa tu saya dah khatam lah buku tu. Masa tu kita kan usia remaja kan. Syok kau kan. Risalah Hukum Jimat kan. Jadi bacalah. Lepas tu start dari situlah saya kata buku ni menarik lah sebenarnya. Macam seronok baca buku. Dunia Hikmat pun seronok. Dan saya rasa saya nak abadikan juga, ayah saya pernah bawa balik ketika tahun tu jugalah. Ayah saya bawa balik satu buku Hamka, Falsafah Hidup, terbitan Pustaka Antara yang buku warna kelabu. Itulah buku berat pertama yang saya baca. Jadi sampai sekarang Hamka melekat lah dalam kehidupan peribadi saya lah. Dan sayang buku tu dah hilang. Saya tak tahu siapa ambil dah lama sangat kan. Bayangkanlah 88 sekarang dah 2022. Tak, jadi abang sebenarnya yang tadi abang baca tadi tu pada ketika darjah sekolah rendah abang dah boleh membaca. Dah boleh membaca. Membaca braille. Oh, membaca braille. Membaca braille. Oh, membaca braille. Tapi yang tadi yang ayah abang beli buku tu bukan buku braille kan? Bukan, buku sighted. Oh. Berkat daripada belajar ABC sighted di bilik rabun. Oh, di bilik rabun di sekolah menengah di tu? Sekolah rendah. Oh, di sekolah rendah? Sekolah rendah. Oh, di sekolah rendah. Kalau saya tak belajar yang tu, mungkin saya tak boleh membaca lah. Oh. Sebab kira macam tadika lah. Bilik rabun tu macam tadika untuk budak-budak partially blind. Maknanya yang abang ada masalah untuk yang abang rasa yang abang diagnose sebagai disleksia tu pada sekolah menengah bila sekolah abang menengah. menulis. Bila saya menulis. Abang tak ada masalah membaca tapi abang ada masalah pada menulis. Betul. Sebab masa sekolah rendah tu saya tak menulis. Nak menulis apa? Kan? Adalah menulis conteng-conteng kat papan hitam apa semua kan. Tapi masa tu jarang banyak membaca banyak buku untuk dibaca je masa tu. Tak ada apa sangat pun buku dekat bilik rabun tu, buku cerita kanak-kanak je.
Cerita-cerita Asia yang nipis-nipis, yang buku kanak-kanak, yang buku bergambar tu kan. Itu je. Maknanya abang menyelesaikan bacaan buku Hamka lebih kurang umur, kalau budak sekarang ni darjah 6 lah. Yalah. Falsafah hidup. Falsafah hidup. Dan pasca falsafah hidup tu lah saya berkenalan dengan lembaga budi. Saya berkenalan dengan tasawuf moden ketika itu. Tasawuf moden seingat 88 lah masa saya tingkatan 2. Itu pun saya pinjam dengan Cikgu Ali, saya ingat kat situ. Bang, yalah, saya jadi tertanya kan. Satu dari sudut kondisi lah kan. Kondisi. Dengan abang OKU penglihatan. Okay. Itu yang pertama. Kemudian disleksia yang kedua. Lepas tu bagaimana minat tu boleh muncul? Faham tak? Abang dah membaca. Dia datang seronok macam tu je ke, ataupun dia ada sesuatu yang menyebabkan aku kena baca lagi ni. Okay. Ataupun seronok tu dia datang secara spontan, dia lalu macam air macam tu. Tak. Dia ada latar sosial lah yang menarik saya rasa. Satu sebab saya dapat sepupu yang best. Abdul Halim Muhammad Noor. Dia ni sepupu yang sangat sporting. Kalau masa cuti sekolah ke apa, masa saya darjah 5, darjah 6 sebelum tu, dia akan ajak saya petang-petang duduk rumah saya kat tepi sawah. So dia akan bacakan buku untuk saya. Antara novel Nur Hashim Hashim, Laila Gadisku, macam-macam novel lah dia akan baca. Kadang-kadang dia akan baca Mustika Hadis. Lepas tu dekat bilik dia, saya akan selongkar almari kecil je, almari dia ada Varasari, ada Reader Digest. Dia akan bacakan pada saya. Jadi saya rasa macam-macam faktor lah yang menyebabkan saya jadi suka membaca. Lepas tu dia akan bercerita. Dia akan bercerita buku apa dia baca. Benda tu secara tak langsung menyebabkan saya seronok. Lepas tu saya dah baca Dewan Masyarakat, Dewan Siswa, pinjam dia punya. Baca kat bilik. Hari-hari saya lepak kat rumah dia. Memang seronok lah. Kalau jumpa dia apa semua, saya akan cerita, nak tak ada awak ajak saya lepak baca buku. Dia ingat, dia gelak je kan. Tapi itulah saya rasa antara benih awal saya jadi suka membaca buku lah. Itu masa zaman dah 11-12 tahun. Sebab tu membaca buku ni, minat baca ni kena tanam awal. Sebab dia akan menjadi benih yang mendalam lah pada diri seorang lah sebenarnya. Bang, saya nak tanya Yelah, maksud dia tadi abang punya minat tu datang daripada latar jugalah. Ada orang panggil apa, pengaruh rakan sebaya. Yelah, sepupu lah dalam konteks cerita abang ni kan. Cuma prejudis kepada OKU penglihatan. Bila abang duk membaca buku kan, abang berhadapan ke dengan keadaan kau ini minta maaf macam tu, kau OKU buat apa kau nak baca buku? Faham tak? Ada tak? Engkau boleh ke kau baca buku? Abang berhadapan ke dengan prejudis? Apatah lagi ni zaman 80-an kan, latar sosial kesedaran kepada OKU masih lagi lemah. Betul. Boleh abang kongsikan? Saya kalau cerita bab prejudis ni asam garam lah bagi saya. Saya dulu yelah, bila kita watak pendiam, saya kalau balik kampung naik kereta api, saya akan ada dua benda, buku dan radio. Jadi kadang-kadang orang duduk tidur dekat atas kereta api kan, saya akan baca. Jadi untuk penonton semua, saya terpaksa menunjukkan lah macam mana saya membaca. Biasanya buku saya akan baca dalam jarak 1 inci daripada permukaan teks. Jadi bila saya baca macam ni, orang pernah satu ketika saya atas kereta api, orang tu cakap, "Cik, baca dengan hidung ke?" Saya terdiam. Saya biar. Masa tu saya ingat saya baca buku Perpecahan Umat Islam, Munawar Syazali, buku Indonesia Pustaka Nasional. Buku warna, saya ingat lagi buku tu. Ada lagi lah koleksi tu. Buku warna merah jambu. Saya terdiam. Betapa sebenarnya, satu, saya faham, mungkin dia tak fikir pun pasal orang buta baca buku. Dan dia pelik, macam mana orang buta boleh baca buku? Sebab begini, orang anggap buta ni tak nampak langsung. Dia tak tahu bahawa kategori orang buta ni ada yang rabun, ada yang B1, B2, B3.
Kalau B1 betul lah tak nampak langsung. Kalau B2 dia boleh nampak, mungkin jarak yang dekat. Jadi saya rasa stigma tu. Lepas tu kadang-kadang pergi kedai buku. Bila kedai buku susun macam ni. Bila susun kita kena tarik satu. Kadang-kadang pekedai tengok kita pula, saya kalau duduk kedai buku daripada pagi sampai petang. Jadi bila pagi sampai petang, saya belik satu-satu nak tengok tajuk. Lepas tu belik, lepas tu letak balik. Setiap buku, setiap rak. Jadi pekedai rasa merimaskan bagi dia. Orang celik tak apa, dia boleh tengok sekali pandang zap, dia nampak dah. Kita tak. Kita kaedah kita mencari buku lain tak sama. Jadi timbul stigma, apa ni nak curi ke, macam-macam lah. Nak ambil buku ke, nak bawa lari ke, macam-macam. Saya pernah kena halau dekat Perpustakaan Negara pun, sebab pergi dari rak ke rak buku, nak cari buku yang kita nak kan. Sampai tanya, awak nak cari apa? Saya nak cari buku lah cik. Habis kenapa pergi rak ke rak? Yelah, nak cari buku mestilah pergi dari rak ke rak. Kan? Simple je jawapan dia kan. Tetapi biasa je memang orang akan pandang kita atas bawah lah. Saya pergi kedai buku, memang orang akan pandang kita ni atas bawah. Dia macam satu makhluk asing yang datang ke tempat asing. Macam tu lah saya bagi contoh. Jadi bagi saya dah tak pelik lah. Sebab saya merayau bukan hanya kedai buku di KL, Kuala Lumpur saja. Saya merayau mana ada kedai buku, di situlah ada saya. Termasuk di kawah buku hari ni. Termasuk di kawah buku sekarang kan. Jadi kedai-kedai buku sekitar Kajang dulu memang tempat saya lah. Apa dia, abang ada cerita sebelum datang tadi, nanti saya bawa abang pergi kedai di Kajang, apa kedai Mak Ali kan. Dia dah buka kedai baru dekat Bangi Street Mall. Nanti kita pergi bang. Saya bawa abang. Bang, maknanya dalam kehidupan abang ni budaya minat membaca abang tak boleh tidak diinspirasikan oleh orang yang berada di sekeliling abang juga kan? Betul. Saya dulu di kalangan komuniti Okey Melihatan ni, kita orang ada yalah, budak sekolah mana ada duit sangat. Jadi kita orang ada habit sharing duit. Kita orang sharing duit RM1, 50 sen, beli majalah. Majalah majalah Dewan Masyarakat ataupun majalah Variasari, beli dekat kedai mamak kat depan sekolah tu. Share duit, lepas tu share baca. Share duit untuk membeli buku. Yes. Sampai ke tahap tu. Kita orang punya tahap orang buta ni, tahap suka buku ni sampai tahap tu. Sebab kami boring duduk asrama, tak ada nak buat apa pula tak. You ni sekolah menengah. Sekolah menengah lah ni. Sekolah menengah. Jadi antara novel-novel ketika itu, saya ingat novel Isabella yang terbitan Marvelous, buku warna hitam tu. Isabella yang terjemahan dialog antara agama Islam Kristian. Saya baca dekat surau. Jadi saya seorang baca, lepas tu berkumpul lah 10 orang, 15 orang. Tapi budaya ini sebenarnya saya lestari melalui Ustazah Fatimah. Ustazah Fatimah masa sekolah rendah. Dia Ustazah Fatimah. Ustazah Fatimah ni adalah guru agama di sekolah rendah. Dia ni baca Tamajalis, bercakap dengan jin di surau sekolah rendah. 20 orang buta duduk berkumpul dengar dia bercerita. Dia baca buku. Dia sendiri bukan OKU? Dia sendiri bukan OKU. Ini banyak budaya reading group tadi dah ada dalam kehidupan saya sejak sekolah kanak-kanak. Banyak dari segi situ. Jadi saya teruskan sunnah lah tu kan. Sunnah yang baik tadi ke alam sekolah menengah. Jadi saya akan baca. Jadi saya pula berfungsi kepada kawan-kawan membaca buku teks sekolah ataupun buku nota untuk diorang braillekan. Untuk diorang braillekan kan, buku teks sekolah, buku teks ada dalam braille, tapi buku rujukan tak ada. Jadi inisiatif kita ni, kawan-kawan nak tolong sesama sendiri untuk bacakan dan type. Jadi masa tu saya bacakan dekat kawan saya Hamidi, buku sejarah sastra Indonesia. Masa tu untuk form 6. Saya tingkatan 1, dia tingkatan 6. Jadi masa tu saya dah berkenalan dengan persuratan baru, balai pustaka, nama-nama tokoh macam Amir Hamzah. Begitu juga masa tu saya dah berkenalan dengan perdebatan Wujudiah Hamzah Fansuri dengan Samsudin Sumatrani. Jadi saya dah macam daripada tingkatan 1 tu, saya dah, walaupun kita tak faham apa benda lah korang gaduh ni, tapi masa dia menjadi satu frame
Bingkai dalam kepala kita, oh ada benda ni. Jadi saya dapatlah upah aiskrim. Saya dapatlah upah upah nasi goreng. Bila saya jadi readers kepada diorang. Dan diorang suka saya baca untuk diorang. Kadang-kadang hatta maaf cakap novel lucah pun. Saya tolong baca untuk diorang masa tu. Jadi macam-macam lah buku, Varasari, novel remaja. Masa tu Varia Group ada terbitkan novel-novel picisan harga RM3. Kita orang share beli sampai ke tahap tu lah. Tambah Jalis, setakat bercakap dengan jin. Kita orang memang ada koleksi, memang ada kawan simpan benda tu. Itulah saya rasa ada macam-macam faktor lagi lah kalau nak cerita benda-benda macam ni. Maknanya kalau saya dapat rangkumkan kan, orang-orang di sekeliling abang macam Ustazah Fatimah tadi. Betul. Kemudian ada siapa cikgu yang jaga bilik resource tadi tu? Mr. Slim. Mr. Slim Mr. Slim. Kemudian cikgu yang turut memberi kesan kepada abang tu, yang marah abang tak pandai menulis tu kan. Ya, betul. Jadi banyak sebenarnya orang-orang di sekeliling abang, betul, yang akhirnya telah menjadikan abang memupuk minat kepada pembacaan. Semoga pahala ni datang pada mereka balik. Sebab tanpa mereka lah saya rasa saya takkan jadi setahap ini. Takkan jadi setahap gila macam ni lah. Sebab saya rasa saya dapat orang-orang keliling yang hebat. Misalnya Rashid Botak. Rashid Botak ni adalah seorang tukang kebun dekat sekolah. Dia panggil, jom aku nak baca majalah kat korang ni. Dia panggil saya, jom aku nak baca. Antara artikel yang dia baca adalah masa tu isu natrah. Dewan Masyarakat ada buat bersiri tentang natrah masa tu. Begitu juga tentang Samsah Fakih misalnya. Jadi saya dah terdedah dengan benda tu tau. Oh, tokoh ni dia antara baca, dia beli dengan duit dia, kan, dia panggil kita. Maksudnya reading group lah tadi. Yang betul. Dengar tu ramai 3-4 orang keliling satu meja. Kita dengar, lepas tu kita bincang. Oh, Samsah macam ni. Kan? Lepas tu saya ada 2 ustaz yang saya rasa hebat. Dan saya nak cerita, kalau anda jadi ustaz, tolonglah kalau orang bertanya, jawablah dengan tenang, jawablah dengan sabar. Sebab saya rasa saya nak abadikan kepada Ustaz Zainul. Dia ni PhD falsafah. Dia mengajar agama dekat sekolah. Saya dengan dia, saya tanya tentang perdebatan Asy'ariyah dengan Mu'tazilah ketika itu. Masa tu saya tingkatan 2. Sebab masa tu, zaman tu saya dah baca Hasan Bandung. Hasan 1001 masalah yang terbitan Teori Agensi buku warna kuning. Lepas tu saya tanya, Ustaz, apa masalah Asy'ariyah dengan Salafiyah ni? Diorang duk gaduh pasal sifat dan zat. Lepas tu dia kata, Rosli macam ni, Kertas ni putih. Kertas ni putih kerana dia zat putih ataupun sifat dia putih. Dia hurai dengan saya. Sampai ke tahap tu, maksudnya dia layan walaupun saya budak sekolah. Dan tingkatan 2. Dia kata, kalau dia boleh jawab je, dia kata, apalah awak ni, buku pengajian apa, pendidikan Islam pun tak habis baca, nak tanya soalan macam ni. Tak. Dia jawab dengan huraian yang untuk saya faham ketika itu. Dan begitu juga Ustaz Nawawi. Ustaz Nawawi ni antara orang yang saya akan pinjam dengan dia buku Fajar Islam, buku Ahmad Amin, penulis Mesir tu. Jadi saya rasa 2 orang individu ni yang saya akan tanya soalan yang saya tanya soalan memang soalan gila-gila. Soalan yang nak mempertikai, soalan yang tak puas hati. Jadi dia jawab dengan tenang. Oh, memang saya rasa segala pahala pembacaan saya semua ni pada orang-orang beginilah. Yalah. Betul. Sebab mereka ni lah yang sebenarnya menjadi macam lingkungan yang sangat-sangat menakjubkan. Tanpa mereka, tanpa orang keliling saya ni, saya tak tahu lah saya di mana. Bang, abang menceritakan pengalaman abang, kesedaran saya sebagai orang awam biasa ni. Abang dengan OKU penglihatan, dengan abang disleksia, dan abang menjadi pembaca tegar lebih sebenarnya daripada orang-orang yang diberi nikmat untuk melihat dengan baik ni. Dan saya percaya bukan abang seorang dalam komuniti OKU yang membaca. Betul. Sebab yelah sekarang ni mungkin abang selalu juga keluar di media sosial dan sebagainya. Jadi
macam mana sebenarnya bang nak memahamkan latar komuniti OKU dalam dunia pembacaan? Mungkin abang boleh share sikit. Sebab gini, orang buta ni kata buta ni selalu dianggap tidak tahu, tak ada pengetahuan. Jadi kita melawan ketidaktahuan tadi. Sebab tu orang buta kalau bab mencari ilmu, bab pendidikan, bab sekolah, kalau bercerita dengan orang buta pasal sekolah, jangan. Dia sangat sentimental bagi dia orang. Bagi dia sekolah ni adalah segala-galanya. Sebab tu orang buta bila dia dapat pendidikan, dia rasa seronok sangat. Sebab dulu kehidupan orang buta duduk di rumah. Bila British perkenalkan sekolah orang buta 1926, sekolah terawal. Kemudian sekolah kedua 1954, sebelum merdeka. Lepas tu daripada seorang. Dulu daripada bawah pokok dekat Johor Bahru. Lepas tu sedikit demi sedikit makin ramai sampai ke sekarang lah. Saya mungkin dalam generasi keempat, kelima macam tu. Sebab tu orang buta bila dia suka, dia nak ilmu, tetapi dia nak capai pada pengetahuan tu macam mana? Itu dilema dia. Sebab tu ramai je kawan-kawan saya yang partially blind yang baca buku. Tapi oleh kerana mereka tidak didedahkan, mereka tidak orang tahu pun, ataupun orang andaikan alah orang buta macam mana nak baca? Mana ada braille sangat, ataupun tak ada buku braille. Betul, buku braille terhad. Berbanding sekarang kita boleh akses melalui online semua. Kita boleh baca online melalui komputer ataupun melalui telefon apa semua kan. Sebab tu ketika itu audio tu sangat penting lah. Sebab tu kita mendengar, bayangkan umur kanak-kanak umur 7-8 tahun, kita dah dengar rancangan-rancangan antarabangsa sekolah di Johor Bahru, sekolah yang boleh dapat channel-channel antarabangsa kan, dekat dengan Singapura. Kita dengar BBC London masa tu. Dan aliran pendidikan orang buta adalah aliran berpendidikan Inggeris. Sebab tu orang buta yang generasi saya agak bercampur. Dia boleh cakap Inggeris, boleh cakap Melayu agak fasih. Tapi generasi sebelum saya memang English oriented, dan diorang boleh mahir cakap Inggeris. Itu satu kelebihan diorang, sebab sistem pendidikan orang buta adalah sistem pendidikan Inggeris yang terapkan. Itu secara sepintas lalu lah. Jadi orang buta dia nak pengetahuan tadi, cuma tak ada inilah, tak ada jalan. Okeylah, library ada, perpustakaan ada, kebanyakan perpustakaan novel, adalah buku-buku saya ingat dulu, tapi kebanyakan dah hilang. Karya-karya Hamka dalam braille, karya-karya siapa ni, Hasbi Siddiqui, karya-karya Hasan. Lepas tu novel-novel macam Imam Abdullah Hussein ada dalam braille. Kan? Lepas tu bila masuk zaman audio, zaman kaset tu, diorang rakam dalam kaset apa semua kan. Jadi sekarang ni memang punca pengetahuan orang buta, kalau dulu ya perpustakaan, banyak novel, sekarang dia dah agak terbuka lah. Betul? Bang, saya pergi beralih kepada satu soalan yang lain, iaitu buku yang bagaimana abang membaca buku? Bagaimana abang membaca buku ni, dia masing-masing ada style dan cara masing-masing lah. Ada orang yang speed reading, ada orang yang baca buku tak apa, sekali baca je, tolak tepi dulu, nanti kita jumpa buku lain mungkin kita akan faham buku tu. Ada orang yang hanya membaca pada, dia tidak baca semua buku, tapi dia memilih selektif. Dia tengok bab, bab ni sedap, dia baca bab. Tapi abang punya cara membaca macam mana? Saya punya pendekatan membaca saya berkembang dari masa ke semasa. Baik. Awal-awal saya macam saya membaca, saya pun kadang-kadang nak susun balik apa yang saya pernah baca, sebab saya berterabur. Dulu saya baca buku picisan, buku-buku yang macam pokok-pokok agama Islam, buku-buku agama, mujarabat, saya dah baca lah masa tu, masa sekolah menengah kira. Lepas tu entah macam mana saya boleh terbeli baca tahafud falsafah. Ketika saya tak faham pun dalam bahasa yang terjemahan orang putih tu kan, dan Majid Fakri, sejarah falsafah Islam.
Sampai dah koyak rabak dah buku tu. Banyak contengan apa semua kan. Tapi macam mana saya membaca, saya biasa tengok, okey, apa benda yang kita nak tahu. Biasanya saya akan bajet dalam setahun, saya nak kuasai 2 pengetahuan. Misalnya dulu, masa awal-awal, saya nak tahu tentang ulum Quran. Tentang Quran lah, sejarah Quran. Okay. Saya akan beli lebih kurang dalam 2 buku atau 3 buku. Dalam masa tempoh 6 bulan tu lah, saya fokus. Kemudian saya akan belik dulu bab. Saya akan belik bab, saya akan baca bab yang saya nak dulu. Katakanlah tentang sejarah awal pengumpulan Quran. Okay. Buku pertama saya baca, buku kedua saya baca, buku ketiga saya baca. Semua tentang sejarah pengumpulan Al-Quran. Lepas tu saya akan pindah bab lain pula. Saya akan baca macam tu. Okay, itu pada tahap saya nak tahu. Saya beginner. Saya ni baru nak jadi pemula kepada sesuatu knowledge. Saya akan buat begitu. Tetapi sekarang saya dah saya tak sebut kuasai macam bunyi macam belagak pula. Kita ada pendedahan lah. Dah ada pendedahan. Saya dah faham dah benda tu. Saya akan pergi ke tahap lain, yang ini perdebatan tentang itu pula. Maksudnya saya dah tahu secara umum sejarah pengumpulan Quran. Okey, apa debat dia pula? Kat situ saya akan cari buku yang fokus. Misalnya saya baca buku Islam dan Orientalism yang tulis siapa buku putih dalam bahasa tu tak ingat. Yang debate tentang pandangan-pandangan orientalis tentang Quran, tentang isu-isu pengumpulan Quran. Saya baca tahap tu pula. Mungkin saya dah terbeli awal, tetapi saya akan tinggalkan dulu. Tu. Saya cuba baca, tapi saya tak faham. Macam juga tahfuz. Saya baca, okay, saya faham debate Al-Ghazali tadi dengan Ibn Rus, 3 tahap tadi, tapi nak masuk rinci tu saya tak faham. Saya tinggal hampir 10 tahun, lepas tu saya baca balik. 10 tahun. 10 tahun saya tinggal. Lepas habis sekolah baru saya baca balik. Bayangkan Lepas habis sekolah? Maknanya buku tu abang beli waktu abang sekolah? Yes. Saya beli 1988 buku tahfuz. Dalam masa saya beli dekat Pustaka Melayu Baru dekat Wisma Yakin. Saya ingat Adalah waktu tu abang dalam tingkatan 2, tingkatan 3. Ya betul. Tingkatan 2 masa tu. Masa tu saya ikut geng-geng tabligh. Jadi ni balik ke belakang, masa zaman tu ada kedai buku, gerai kedai buku dekat depan Masjid India tu. Jadi saya akan merayau satu kedai saya akan tengok. Tak ada duit pun. Beli. Lepas tu kadang-kadang setiap Jumaat dekat depan Masjid Jami' tu ada orang jual buku. Masa tu penerbit popular ketika tu Thinkers Library. Murah lah, harga RM10. Tebal masa tu. Okey, RM10 tu masa tu kita beli lapah 3 bulan. Maksudnya habis baca balik. Itu kadang-kadang buku tu sampai lunyai, lebur. Kita tak ada duit. Sekarang duit bukanlah ada sangat, tapi maksudnya kita mudah akses. Bila mudah akses, buku belah bab kita tak terbaca. Dulu buku sikit. Bila buku sikit, kita akan baca. Jadi benda kadang-kadang saya baca masa zaman sekolah, benda tu melekat. Sebab kita ulang-ulang. Itu proses pentingnya pengulangan membaca. Dia akan melekat. Macam mana pun puluh tahun kita tinggal, kita akan ingat. Sampai kita belik balik, aku nak cari fakta ni. Kita belik muka surat. Ini tempat aku baca dulu. Contoh kan. Jadi itu antara kaedah saya membaca. Jadi sekarang saya membaca benda-benda yang dah rincian, benda-benda yang dah polemik, benda-benda yang dah bersifat perdebatan, debate ke apa kan. Orang nak argue balik hujah-hujah tu, saya baca tu. Jadi buku yang saya baca sekarang adalah buku yang terpilih lah. Dan cara saya pernah terangkan macam mana cara memilih buku yang baik. Misalnya saya ada blog dulu. Saya ada satu konsep, ini arkib budaya persuratan. Bagaimana pentingnya kita mengarkib pengalaman persuratan terdahulu. Sebab begini, kalau kita tak ada satu archive yang kuat, kita tak akan tahu diskurs terdahulu dan kita akan mengulang diskurs sekarang. Jadi akhirnya wacana kita akan berpusing di tempat yang sama. Sedangkan kita tahu hujah dahulu tak dipolish, tak dicuci dengan baik, tak di-upgrade. Akhirnya datang generasi kedua, dia akan mengulang hujah yang sama. Jadi wacana kita tak matang. Tak berkembang. Sebab kenapa? Kita tak ada budaya persuratan. Jadi tujuan saya buat blog The Reading Group Malaysia tadi adalah untuk archive segala buku-buku lama. Supaya bila orang nak cari, orang tahu bahan ni, penulis ni pernah wujud, pernah ada diskurs tentang ini. Misalnya. Itu tujuan
tujuan Arkib Budaya Persuratan. Maaf kalau dia macam okey. bersepang siur cerita kan. Tapi itulah saya membaca dengan secara terpilih, melihat buku-buku yang saya perlukan sahaja. Ataupun saya akan check, okey, katakanlah penulis Syahrir Muhammad Zain yang saya baca juga sekitar saya tingkatan 2. Ketika itu saya boleh terbaca buku tu kerana semangat program Tamadun Islam. Masa tu ada pameran tahun 80-an, ada pameran 80-90 tu, ada pameran Tamadun Islam. Saya pergilah dekat Pusat Islam rombongan sekolah. Jadi itu menyebabkan saya beli buku tu. Masa itulah saya ada rasa tertarik untuk memahami apa itu sebenarnya Tamadun Islam. Masa tu kan segala projek 80-an 90-an tu memang projek mengembalikan kegemilangan Tamadun Islam. Jadi gitu. Jadi buku Syukurah Syahrir tu antara yang terawal. Jadi bila kita dah tahu penulis tu, kita dah tahu okey, Rosli Ibrahim spesialis dia tentang OKU. Kita dah tahu penerbit okey sekian. Penerbit ni memang fokus dia begini. Kedai buku ni, contoh kedai buku pula kan. Kedai buku, saya selalu pergi kedai buku apa? Pustaka Indonesia. Jadi saya berkenalan dengan buku-buku Indonesia tu seawal tingkatan 2, tingkatan 1. Masa tu saya ingat Abang Agus. Ada kadang-kadang sekali jumpa dia cakap dengan saya, "Li, kita dah kenal 30 tahun kan?" "Yalah Abang Agus. Sejak saya pakai baju sekolah sampai saya tak pakai baju sekolah." Saya pakai baju sekolah, balik daripada sekolah Saint John tu, saya pergi merayap ke Masjid India dengan pakai baju sekolah, duduk baca buku dekat kedai dia. Dia tak marah. Itu juga best ni pekedai buku tu. Yalah, betul. Dia tahu budak sekolah tak baca. Tapi itu mendorong kita untuk membaca. Cuba kita kena halau. Apa awak ni baca buku kat sini? Yalah, minat tu mungkin boleh hilang lah. Yalah, dia antara dua lah. Sama ada dia semakin membakar untuk nak membaca ataupun terbantul. Terbantul. Kan kita manalah ada duit masa time sekolah. Betul. Kan duit pun cukup-cukup makan nak beli buku. Walaupun buku ketika itu RM5, RM10, mana mampu. Betul. Jadi kita baca, jadi belik lah majalah lah, buku lah, gitu-gitu. Berkenalan, tajuk buku, orang ni ada tulis nama tajuk macam ni. Bang, tadi abang ada sebut tadi bagaimana untuk memilih buku yang baik. Saya rasa memilih buku yang baik lah kita kena kenal penulis dia. Kita tahu latar penulis tu. Misalnya kalau Prof Syahrir, dia memang tulis dalam bidang falsafah sains misalnya. Jadi kita kena juga mengiktiraf kepakaran orang tu. Kita kena tahu latar biografi buku apa yang dia tulis. Misalnya saya akan baca buku Abdul Rahman Abdullah. Antara buku yang saya pernah baca yang buku gambar Maududi tu, buku warna biru. Sejarah pemikiran Islam di Malaysia tu kan. Okey, itu saya baca awal. Gambar atas kan kat depan. Gambar atas kan. Okey. Itu antara buku yang saya baca. Jadi saya tahu dia ni pakar dalam bidang ni. Bila kita lepas tu penerbit kita tak kisahlah sangat masa tu. Masa tu buku DBP melambak ada, jadi DBP lah yang dominan kita kan. Okey, bila kita dah tahu spesialis seorang penulis tu bidang apa. Jadi kalau kita nak bidang itu, kita carilah dia. Kan? Kalau itu satu. Kedua, tolong baca secara pelbagai. Maksudnya setengah kita ni ada budaya membaca kerana kita ada orientasi ideologi tertentu. Betul, bagus, kita menganut satu pandangan dan kemudian kita memperdalami pandangan kita dengan pembacaan khusus. Itu bagus. Tetapi kadang-kadang kita akan terkepung dalam keadaan tadi. Jadi kalau kita pembaca yang baiklah pembaca yang baca semua. Maksudnya kalau kau satu misalnya Abdul Rahman Abdullah. Saya rasa dia adalah penulis awal yang cakap tentang sejarah idea. Kalau kita nak cakap pasal sejarah idea lah. Okay, sebab koleksi buku-buku dia saya rasa hampir semua kot. Buku-buku dia memang saya collect lah. Dan saya memang pengkagum dia ketika itu. Macam juga Sulaiman Nordin apa semua lah ketika itulah. Jadi kenal pasti dulu pakar penulis ni bidang apa dia tulis. Dari situ kita akan, lepas tu kedua, jangan lupa baca bibliografi rujukan. Dulu saya tak perasan tau, sebenarnya bibliografi ni penting. Sebab melalui bibliografi kat belakang tu,
kita tahu buku apa yang kita nak rujuk kemudian dalam bidang tu. Saya dulu tak baca bibliografi sebab saya anggap ini penulis punya biarlah tak penting, sebab dari sini kita akan tahu. Kadang-kadang saya mencari sesuatu buku melalui bibliografi. Ya, betul. Bibliografi. So kita pun tahu fokus kepada, sebab mungkin sebelum ni kita tak ada exposure tentang buku tersebut. Betul. Jadi bila kita dapat melihat bibliografi tu, Betul. tentang sesuatu buku, tentang tajuk tu, banyaklah kita akan jumpa kan discourse tentang buku tu kan. Saya memang tulis tips agak panjang dekat The Reading Group Malaysia. Boleh klik dekat bahagian bagaimana memilih buku apa semua kan. Bagi panduan untuk kawan-kawan yang tak biasa dengan sesuatu buku, sesuatu bidang kan. Itu memang dah zaman internet lah semua. Tapi kalau saya dengar daripada perkongsian abang sejak daripada awal abang membaca falsafah hidup Hamka dan sehingga kepada contoh-contoh buku yang abang bawa, abang agak menjurus dalam masuk ke dalam dunia falsafah pemikiran Islam. Begitu? Saya tak tahu macam mana saya boleh tertarik dengan, mungkin latar berjumpa Ustaz Zainul yang layan saya dalam bidang usuluddin, sebab dia bila usuluddin dan falsafah. Jadi saya rasa terpaku dengan tu. Dan mungkin juga sebenarnya zaman saya sekolah tu zaman polemik yang banyak sebenarnya. Dan masa tu membaca akhbar juga sebahagian daripada kerja saya lah. Maksudnya saya suka membaca dan saya ada budaya menggunting surat khabar. Jadi gitu. Menggunting surat khabar dan simpan. Dan saya memang ada koleksi utusan Malaysia yang lama-lama, yang tahun 90-an tu sampai kuning dah. Koleksi saya tu saya letak dalam plastik. Itu yang abang kerat lah. Yang saya kerat. Terutamanya pemilihan tajuk, saya akan pergi masa tu lah saya berkenalan dengan Fatih. Tulisan Fatih dekat utusan Malaysia. Fatih Haris. Yes. Masa saya jumpa dia, saya bawa 2 keratan tulisan dia dan dia kata rupanya pengarang tak pernah mati. Maksudnya orang akan baca lagi tulisan kita ni walaupun buku kita dah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Orang akan baca. Peminat yang suka satu, saya memang pengagum peminat Fatih, dan saya memang simpan tulisan-tulisan dia. Kadang-kadang bila kita baca balik, kita akan lihat sudut yang lain pula. Menariklah bagi saya. Jadi keratan akhbar tu antara, tapi mak saya bising lah. Dia kata buat sampah. Saya baca, dia kerja gila lah saya nak ajar. Dulu kan zaman-zaman surat khabar, pergi kedai mamak, itu kasih timbang punya paper, dia bagi satu boom timbang RM2, RM3. Balik kita belik satu, pilih artikel, baca, cari, gunting, letak tepi. Gunting tu satu bandel ni, kadang tinggi macam ni kan. Macam tu. Itu saya kata kerja buku ni memang kerja gila. Anda akan menjadi seorang yang sangat gila lah. Kadang-kadang benda-benda tu memang, kalau kita fikir balik apa yang saya buat kan, saya kata kadang kelakar. Bila anak saya tanya, ayah banyaknya surat khabar, nak buat apa? Simpan lah. Itulah arkib budaya persuratan. Kita pentingnya mengarkib pengalaman-pengalaman persuratan kita terdahulu, supaya kita tak mengulang, supaya kita menjadi masyarakat yang matang. Bukan masyarakat yang mengulang benda yang sama, diskurs yang sama. Tak nak. Pernah ke macam badan-badan kerajaan ataupun agensi mana-mana yang datang mengkatalogkan koleksi abang dekat rumah? Tak ada. Tak. Saya memang koleksi peribadi. Tujuan saya buat The Reading Group Malaysia tu adalah, satu, falsafah saya adalah supaya kita ni hidup dalam satu satu komuniti buku. Idea komuniti buku tadi dari lah. Daripada yang saya cerita tadi, Ustazah Fatimah, daripada daripada Rashid Botak, daripada cikgu-cikgu yang pinjamkan buku. Itulah asas dia. Itu prototype kepada idea komuniti buku. Sebab kita, bila kita membaca seorang-seorang, kita jadi sewel. Kita tak ada teman diskusi. Kita tak akan ada percambahan idea sebenarnya. Menyebabkan kita akan buat pandangan kita tidak akan matang, sebab kita tak pernah dikritik oleh pandangan lain. Itu asas komuniti buku, asas pada reading group. Dan kedua adalah untuk mengarchive budaya persuratan tadi, supaya persuratan kita tidak hilang, supaya kita boleh membina
membina yang baru tu dari masa lalu. Bukan kita datang dari kekosongan, tak. Kita ni adalah generasi yang meneruskan perjuangan orang terdahulu. Ya, betul. Dan kita mengambil apa yang baik daripada terdahulu ni, kena kita bawa ke depan. Itu kerja kita. Bukan kita kutuk orang, apalah orang tu dulu buat. Tak, kita mengiktiraf apa yang mereka buat, tetapi menyambung apa yang mereka tak sempat nak buat. Betul. Itu kerja kita sebenarnya. Cakap macam orang politik ah. Semangat tu yang dia nak share ni. Bang, saya rasa kita beralih kepada tema yang lain Okey, boleh. Itu mungkin pengakhiran lah kan. Mungkin ada abang boleh kongsikan tentang buku-buku yang memberikan dampak yang besar dalam kehidupan abang dan membentuk cara fikir abang. Mungkin kita daripada kecil ni beralih cara perspektif kita melihat sesuatu tu daripada A ke B ke C ke D. Tapi mungkin sepanjang perjalanan itu ada buku-buku yang menemani untuk menemani sepanjang perjalanan intelektual tu lah. Saya mungkin falsafah saya tak sama dengan orang kot. Sebab saya menganggap bahawa buku, guru itu semua hanyalah wasilah, alat yang kita akan kena lalui. Kita tak boleh tanpa buku, kita tak boleh tanpa guru, kita tak boleh tanpa teman yang mengiring kita dalam rehlah intelektual. Saya suka menggunakan sebagai rehlah satu perjalanan intelektual kan. Sebab kalau nak kira buku yang berkesan pada saya adalah buku yang dibawa balik daripada tong sampah oleh ayah saya. Bagi saya, sebenar-benar intelektualnya ayah saya. Tak, tiba-tiba saya rasa sedih. Sebab bagi saya, dialah yang mengajar tentang cinta kepada pengetahuan. Sebab nak dapat cinta pada pengetahuan ni tak mudah sebenarnya. Apa pun kau baca, buku apa yang kau lalui, syarat dia cinta kepada pengetahuan. Kau sampai tak kebenaran tu, jangan cerita. Sampai tak penting. Tapi perjalanan jauh panjang itulah yang penting. Dan ayah saya bagi saya adalah seorang intelektual sejati. Kerana dia balik, dia sanggup hanya pendapatan dia kayuh teksi, kayuh beca. Kadang-kadang RM3 dia akan spend duit dia untuk beli surat khabar. Balik dia suruh anak dia baca. Kadang-kadang dia jumpa buku kat tong sampah, dia tak tahu buku apa, dia bawa balik. Dia kata mungkin anak aku boleh pakai. Dia mengajar saya tentang cinta pengetahuan. Buku yang memberi kesan bekas pada pembentukan peribadi, cara saya berfikir adalah falsafah hidup tadi. Mungkin saya akan ulang baca lagi. Tapi saya pun dah lama tinggalkan karya tu. Tetapi bagi saya itu karya yang hebat lah. Dan di samping ada latar itu, latar sentimental tadi ayah bawa balik tadi dari tong sampah. Bagi saya kalau buku-buku lain bagi saya biasa je. Tak ini. Tidak memberi, mungkin tak ada latar yang menyebabkan saya itu. Tapi saya sempat berkenalan dengan pelbagai karya besar lah melalui sama ada terjemahan. Mungkin sejak kebelakangan ini saja terpaksa membaca karya-karya berbahasa Inggeris oleh kerana disability studies tak ada dalam bahasa Melayu. Itu je terpaksa kan. Tapi kalau nak cerita inspirasi buku, saya boleh sebut pertama ayah dan kedua Hamka. Betul. Ya, saya rasa begitulah. Kalau kawan-kawan yang dapat menonton bagaimana sebenarnya bagaimana pengaruh minat budaya membaca kita itu biasanya akan ada inspirasi-inspirasi yang berada di sekeliling tu yang membentuk. Bukan hanya sekadar bukan hanya sekadar minat kita kepada pembacaan, tetapi membentuk cara fikir dan cara untuk kita melihat manusia yang lain sebenarnya. Sebab tu saya mungkin boleh pencadangkan bahawa carilah lingkungan yang suka membaca. Sebab secara tak sedar sebenarnya
lingkungan ini akan mempengaruhi kita. Dan cari kawan yang boleh mendengar kegelisahan kita. Sebab bagi saya, kenapa saya membaca adalah saya satu manusia yang selalu gelisah, selalu bertanya, selalu nak mencari jawapan. Jadi sebelum saya baca satu buku, saya akan bertanya dulu, apa kau nak tulis? Apa yang kau nak cakap kepada aku? Misalnya kan. Kemudian kadang-kadang bila kita membaca tadi, kita sedang berdialog dengan penulis. Kita sedang berdebat. Kenapa kau memberikan pandangan begini? Adakah pandangan penulis, pandangan awak ni ada pandangan lain misalnya. Jadi sebenarnya pertama tadi, apa yang penting adalah cinta. Cinta pada pengetahuan itu sendiri. Kedua adalah kegelisahan. Ramai orang membaca tetapi tidak gelisah. Sebab tu dia membaca kemudian taksub. Kerana dia tidak pernah rasa gelisah. Dia tak pernah merasa bahawa dia rasa buku ni telah memberikan semua jawapan. Tanpa meninggalkan kegelisahan pada diri dia. Sebab tu dia jadi taksub. Bila dia jumpa satu buku, dia baca, dah hebat dah. Dia berasa pandai. Pandai dah, hebat dah. Tak, saya tak sekolah tinggi. Saya semua sekolah sampai tingkatan 5 je. Saya tak sekolah tinggi. Tapi inilah yang saya faham. Ini yang saya rasakan. Bahawa kegelisahan itulah yang sebenarnya akan mendorong anda untuk membaca. Terus membaca, terus membaca. Anda akan mengalami halangan pelbagai. Bila anda dewasa, soalan pekerjaan, duit dah kurang. Bila anda dah berumah tangga, kehidupan berumah tangga kena uruskan. Bila anda dah semakin berusia 40-50, keupayaan untuk membaca, stamina untuk baca akan makin berkurang. Tetapi apakah deep, kedalaman yang akan mengikat anda untuk terus membaca? Cinta dan kegelisahan tu tadi. Orang bercinta selalu gelisah kan. Biasanya orang cinta pun dia akan gelisah, betul tak? Kegelisahan itu dia macam satu tarik menarik. Cinta dan kegelisahan satu hal yang tarik menarik tadi. Itulah yang akan menyebabkan anda akan membaca sampai seperti mana sarjana OKU, yakni Al-Jahiz, meninggal kerana dihempap oleh rak buku. Terlalu banyak sangat buku dalam perpustakaan dia, sehingga dia meninggal kerana ditimpa oleh buku. Maksudnya dia mati, hidup dan mati dia untuk buku. Nak capai perkara itu tak semudah kita cakap. Saya pun tak tahu saya tak sampai ke tidak ke tahap tu. Tetapi saya selalu tanam dalam diri bahawa cintalah pengetahuan. Pengetahuan ni benda yang indah dia, kau takkan dapat nak cakap. Kita akan berjumpa 1000 buku, 1000 tokoh, 1000 orang. Tapi dua tadi, jangan tinggal. Cinta dan kegelisahan. Cinta dan kegelisahan. Saya rasa bang, cinta dan kegelisahan itu kawan-kawan akan merupakan kata kunci yang sangat penting dalam dia biasalah kita membaca buku, kita menjumpa plot penting ataupun bahagian-bahagian penting, tapi di akhir sekali nanti kita akan jumpa suatu inspirasi ataupun kata kunci yang penting untuk pembacaan tu. Dan dalam konteks diskusi ini itu tadi, cinta dan kegelisahan yang boleh menjadikan satu inspirasi besar untuk kita terus membaca. Bang, saya rasa mungkin sekadar itu kita punya sesi Aku dan Buku. Terima kasih. Sangat rasa beruntung kalaulah tidak kita berhubung untuk pembelian buku abang yang terakhir tu tidaklah mungkin menjadi siri Aku dan Buku ni. Dan idea abang ni jugalah yang mencetuskan untuk bukan hanya ada siri ni berhenti di sini, tapi mungkin kita akan mengumpulkan lebih ramai kan orang-orang untuk kita mendengar kisah-kisah inspirasi mereka juga. Dan kita saling tolong menolong pada kawan-kawan, sebab kita nak membina satu komuniti. Saya harap komuniti buku akan besar dan orang-orang yang cinta dan gelisah ni akan semakin banyak. Betul bang. Mudah-mudahannya, insya-Allah. Jadi saya nak ucap terima kasih bang datang daripada KL untuk ke Kawah Buku untuk sama-sama dalam diskusi ini. Jadi untuk kawan-kawan teruskan menonton Teh Tarik Podcast yang ditarik khas oleh Kawah Buku ini. Boleh menonton acara ini baik di YouTube, di Facebook,
dan juga di platform podcast kita, Apple Podcast dan juga Spotify. Dan insya-Allah bukan hanya sekadar siri aku dan buku ini, kita mengharapkan siri-siri kita yang lain yang sebelum ini kita telah anjurkan, secara keram, seperti siri menjadi Malaysia, siri melawan lupa, siri meracik isu, dapat kita teruskan dengan jayanya. Sekali lagi terima kasih bang, sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih kau buku. Ya, terima kasih kepada semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.